Kita kembali bersama dengan saya live on Facebook dan juga live di Konti lah. Seperti biasa, setiap Rabu kita akan bersama dengan pakar fundamental kita, Cikgu Khairul Nizam, ataupun lebih dikenali dengan namanya iaitu Cikgu Yun CTC ya. Untuk malam ini dapat bersama dengan kita. Kita bermula tepat jam 8 pula dah, 10.35. Okey, baik. Hari ini pastinya sesuatu yang menarik yang bakal dikongsikan ya, selepas daripada perkongsian ilmu daripada start hari Senin. Kita ada analisa pasaran, kemudian hari Selasa kita ada bicara teknikal, dan hari Rabu kita ada fundamental. Jadi kita ada analisa, kita ada teknikal dan juga kita ada fundamental. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu, mic tu jauh sangat kot. Waalaikumsalam. Okey, baik. Hari ni dah menghampiri apa, memang dah 27 Syawal pun. Tinggal 2 hari lagi. Ya. Okey, macam mana cikgu, raya okey? Alhamdulillah. Tahun ni meriah. Meriah makan saja. Alhamdulillah. Saya naik dekat 6 kilo 7 kilo berat saya. Ya Itulah dia, Allah Taala bagi saya kenikmatan makan. Kebahagiaan, rezeki, rasa tu masih ada lagi kan. Apa lagi? Balon. Walaupun dia bukan menu macam daging rusa ke daging arnab ke, makan sesuatu yang eksotik, yang betul, yang mahal, nak makan durian queen, musang queen, blackthorn tak ada. Tapi walaupun cuma nasi impit, tapi nasi impit tu setiap tempat tu berbeza-beza rasa. Pada rasa saya kan? Pun dengan modal yang ringkas, yang kecil, nikmat makan tu sedap aja. Alhamdulillah. Itu yang best tu. Kan? Setengah orang nak makan sikit dah tak boleh kencing manis. Masalah juga. Kita ni tak ada juga. Kita ni main belasah je. Itulah ni kena tengok juga tu kan, pasal paras gula and kolesterol. Bahaya tu. Okey cikgu. Siap walafiat, amin insya-Allah. Ada yang bertanya, betul ke harga apa? US dollar akan merudum sampai ke hujung tahun? Hujung tahun ke merudum. Macam tu pula. Ada ke? Macam mana pendapat cikgu tentang benda tu sebelum kita bermula? Okey. Ada dua benda yang mudah untuk kita correlate. Yang pertama, kita tengok ringgit. Yang paling senang tengok ringgit. Kalau dia cerita pasal US dollar, atas sebab apa dia nak jatuh? Pound sterling, euro, JPY, AUD, itu general. Saya tak payah jauh-jauh, tengok ringgit Malaysia sudah. Sekarang ringgit Malaysia tengah senyum lebar, jaga komoditi sedang naik harga, dan dikatakan bahawa ringgit kekal kukuh. Even though saya bersama dengan editor Selangor Kini dan juga editor Selangor TV pun, dia mengatakan belum ada lagi sebarang bentuk ulasan ataupun hujah yang mengatakan ringgit dalam keadaan yang tidak stabil setakat ini. Hampir 3 minggu berturut-turut ringgit dalam keadaan stabil. Tu saya bertanya pada mereka, jika kita nak bagi contoh, kita contohkan dengan ringgit. Sebab apa? Sebab paling senang kita tengok kedudukan komoditi. Sebab daripada komoditi dia akan melihat macam mana situasi tukaran dolar kepada ringgit yang mudah untuk kita jadikan contoh. Pergi bank nampak berapa tukar. So bila soalan Pak Rasul mengatakan adakah dolar akan jatuh, saya tanya balik, tak salah soalan tu, tapi terlalu general. Dia jatuh atas korelate apa? Contoh apa? Canadian dollar macam sekarang, ataupun pound sterling macam semalam atau kemarin, euro sepanjang NFP terus sustain dan terus naik, kenapa tak jatuh-jatuh? Kalau macam tu, boleh kita fokus atas correlate dengan apa? Correlate ni maksudnya atas kesan terhadap apa dia punya tukaran yang dia jatuh. Jadi saya contohkan di situ paling senang ringgit. Sebab ringgit memang, macam saya bincang dengan pihak Selangorku, dia Selangor Kini dengan MyTV juga, memang tak ada hujah lain setakat ini yang ringgit boleh jatuh. Setakat ini memang tak jatuh. Bermakna kadar tukaran kita tinggi, dan kadar Amerika dalam keadaan yang pada saya reasonable lah untuk kategori RM3.80, RM3.90, dan yang paling mahal saya dengar RM4.2. Average macam tu lah. Puncanya, jika dunia currency, dunia kita sebagai forex trader satu, sekarang ini dalam trade wars, dalam peperangan perdagangan, dan isu yang paling kita kena tengok adalah pelaksanaan sepenuhnya tarif tax. Tarif tax ini bila-bila masa je dia akan launching. Dalam saya dah beritahu, yang kita nampak sekarang ni, in between bulan ni dijangka Donald Trump akan sepenuhnya launching, dan China masih lagi cuba bertahan untuk cari mekanisme lain supaya tidak dikenakan kadar cukai besi yang terlalu tinggi sebanyak 35%. Sekarang ini yang menjadikan dolar semakin sustain sebenarnya.
Satu. Kedua, bila China semakin tertekan, ini bermakna rakan-rakan mereka dagangan lain, sebab China berdagang dengan semua negara di seluruh dunia. Sama macam juga dengan Amerika. Komposisinya hampir sama. 50% you, 50% saya. Me and you and me. I owe you and me. Alamak, I love you ujungnya. Jadinya apa kita nak jadikan, macam mana China nak bantu rakan dagangan dia, sebab aku dikenakan kadar cukai besi, aluminium, steel, macam-macam lah perkara yang menyebabkan iron ore ni mahal. Dan untuk masuk ke dalam Amerika yang sebenarnya industri paling besar di dunia, dan juga Australia, dan macam mana aku nak bantu rakan dagangan aku yang lain supaya juga mereka mampu untuk menerima tekanan tarif tax ini. Amerika tetap dengan cara dia. So beberapa hari ini, iaitu di antara hari ini dan juga hari Isnin yang lalu, memang China ada menandakan bahawa kami sedang mencuba untuk berbincang semula bagi cari cara jalan yang kedua supaya tarif tax ini setidak-tidaknya ringan sedikit daripada sasaran 35%. Bayangkan kalau kita beli besi 1 meter harga RM3, 35% dah jadi berapa? 369, RM10 dah jadi RM40, tuan-tuan. Dah jadi RM4, hampir RM4. Jadi mahal kan? Ataupun RM4.90 ataupun RM4.10. Kan mahal macam tu. Itu yang dia cuba nak cari. So berbalik kepada dolar, kenapa dia jatuh, tengok correlate-nya dengan apa. Tapi yang paling penting untuk saya fahamkan pada tuan-tuan sekalian, ini sebenarnya bergantung kepada tarif tax yang sedang dalam keadaan belum dibicarakan sepenuhnya. Walaupun Amerika dah officially muktamadkan 35%, mana besi mesti akan jadi mahal. Itu tak boleh nak elak. Sedangkan China masih mencari jalan untuk bukan berdamai, tetapi memudahkan supaya rakan dagangan dengan China ini mendapat jalan yang mudah. Jika tidak, mungkin mereka ini akan lari dan kembali kepada perdagangan di Amerika. So Trump memang bijak dalam berniagaan. Dan kita tahu dalam berniaga ini ada dua perkara yang kena jaga. Yang pertama, sama ada kamu zalim ataupun kamu penzalim. Penzalim ni maknanya apa? Nak atau tak nak, you kena buat macam ni, niaga. Kalau tak, aku rugi. Itu penzalim. Yang zalim macam mana? Zalimnya buat satu, semua orang kena. Itu zalim. Buat satu perkara tapi semua orang akan kena. Oh, bukan aku seorang kena, kau orang pun kena juga. Sebab itulah tu China, rakan dagangan lain. Apa nak buat? Tu cara dia. Dan as a trader, tuan-tuan jika mengatakan bahawa dolar akan jatuh sepenuhnya, pada saya tidak. Dolar akan mengalami kejatuhan. Ini realiti. Kalau UJ saya boleh letak, dia boleh sampai kepada 105 daripada 112, mungkin bawah 102 boleh, tapi takkan bawah pada 100 yen. 100 per dolar yen, 100,000 yen tukaran, takkan jatuh begitu. Apa yang berlaku adalah dua perkara yang kena jaga. Yang pertama, apabila dia semakin tinggi untuk dinaikkan rate pada bulan September nanti, ada lagi bukan 2 bulan saja, dolar akan semakin tinggi, tapi price in berlaku. Ini yang menyebabkan dolar jadi jatuh. Sebab kita dah menjangka bahawa rate akan dinaikkan. So bila rate dinaikkan, macam saya terangkan dulu, apa itu price in? Sesuatu tindakan yang kita dah jangka dia akan berlaku. Investor sudah bersiap sedia dengan apa mekanisme untuk dihadapi. Dia tahu dolar akan semakin mahal, macam ni dia nak dapatkan profit daripada investment dia. So dia akan bersiap sedia dengan risiko kenaikan rate. Itu namanya price in. Yang kedua, tarif tax. So tarif tax ini, jika China gagal mendapat mekanisme kedua untuk mengimbangi rakan dagangan mereka yang lain melalui perniagaan import dan ekspor besi atau pengeluaran besi, khususnya di Australia. So ini juga akan membantu Amerika untuk stabil. So apa kesannya? Investor akan lari daripada perdagangan yang passive income. Contohnya passive income ni apa? Passive income seperti emas, platinum, aluminium, zinc, alloy. Itu passive. Dia akan pergi kepada dolar. Faham kan Dia pergi kepada dolar. So dia inject pergi kepada American dollar. So dolar bukan akan terlalu tinggi, tetapi hanya akan dalam keadaan sustain. Jatuh tapi tidak terlalu jatuh, dia sustain. So apa jadi dengan apa yang akan dapat keuntungan? Yang mendapat keuntungan adalah mana-mana currency di dunia, terutama dalam central bank macam ECB, Bank of England, Bank of Canada, Royal Bank of Australia, New Zealand Bank Association, NBA, itu semua mereka akan mendapat
keuntungan secara tidak langsung disebabkan apa? Disebabkan apabila dolar mengalami price in, iaitu jangkaan harga yang akan berlaku pada sekian kadar, mereka akan mengalami satu correlate secara tidak langsung melalui ascending, melalui peningkatan berstages. Tak percaya tengok chart tuan-tuan, kenapa euro semakin naik, kenapa pound sterling walaupun jatuh dia tetap sustain, dia tidak berlaku terlalu kuat sebab price in terhadap USD dalam jangkaan akan berlaku. Terima kasih. Syafiq, diharapkan Syafiq mendengar saat ini. Saya dah ajukan soalan yang mewakili Syafiq. Dia tanya betul ke dolar akan jatuh. Jadi dia kena tengok banyak aspek. Okey, tanpa buang masa kita mulakan segmen kita bersama dengan Cikgu Khairul Nizam ataupun Yun Siti. Silakan, saya serahkan ke Chopang buat Cikgu. Kita belum mulai tadi. Belum. Allahu Akbar. Penatnya cakap. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa sunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Untuk mereka-mereka yang sedang makan dalam bilik ini dan seterusnya, kepada semua mereka-mereka di luar sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sama-sama kita panjatkan salawat ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Sisi FM di luar sana. Tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua trading style anda, tidak kira apa jua komposisi trade method yang anda guna pakai sepanjang masa, asalkan saja ia bermanfaat. Marilah bersama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberikan kekuatan, saya diberikan kenikmatan, saya diberikan kesejahteraan, saya diberikan masa, ruang dan waktu untuk bersama-sama dengan tuan-tuan semua ke udara secara live on air ataupun ke udara secara terus on di atas air udara. Tapi saya rasa saya tak terangkat pun kat sini, masih atas kerusi lagi. Suara yang terbang terangkat. Itu simboliknya. Satu words yang diguna pakai. Saya ingat masa zaman saya gunakan kata live on air, semua orang ketawakan saya. Apa benda radio kau buat ni? Kau dengan dua orang dengan Pak Cingku, kau ngongeng. Sekarang berapa ramai DJ dah sisi yang ada. Dan inilah hasilnya. Bicara fundamental pada malam ini tuan-tuan, alhamdulillah insya-Allah kita akan letakkan sejauh mana komposisi kesesuaian semasa. Saya melihat yang menarik pada malam ini adalah Canadian dollar CAD. Seperti mana permintaan, kegilaan, histeria kan? Sampai histeria? Nyaringan suara gadis-gadis dan wanita-wanita di luar sana. Malam ini insya-Allah kita 11 hari bulan Julai 2018 kita akan lihat macam mana makroekonomi melihat komposisinya. Sebelum itu kita lihat dulu jadual kita, jadual berkala kita. Macam mana saya berkata dengan editor My Selangorku selangorkini.com. Jadi saya kata macam Pak Su cakap tadi sebelum saya buka, adakah ringgit akan stabil, adakah dolar akan jatuh? Jadi bila saya kata atas correlate apa kita lihat mekanisme tersebut ataupun perkara tersebut. Jika yang paling mudah saya selalu letakkan lihat kepada ringgit Malaysia. Sebab bila semakin lama ringgit semakin tinggi, pertama sekali yang akan senyum lebar adalah traders. Sebab apa? Alamak, RM3.50 $1. Murah bang. $200 baru jatuh 700. Sekarang $200 900 hampir RM830, RM820 untuk 200 kan jauh. Cuma dia bersungut nanti aku withdraw cuma dapat RM3.30 aja. Rugilah macam ni. Bersungut pula. Tapi tukar nak murah, untung nak banyak. Itu Melayu punya perangai. Jadi kenapa saya letakkan begitu contohnya? Sebab dia boleh membina kemudahan kefahaman tentang tukaran ini ataupun tinggi atau rendahnya dolar ini dengan ringgit. Sebab di mana-mana kita akan nampak exchange rate tu sentiasa ada. Dan populariti dolar ni sebenarnya bukan di kalangan kita saja, di kalangan bankers, financial instrument traders, di kalangan financial planners, di kalangan brokers. Brokers ni maksud saya bukan broker kamu trade MT4 bukan macam tut bukan. Broker ni maksud saya seperti security house. Itu bahasa dia, security house. Rumah keselamatan ke rumah pengawal keselamatan. Security okay. Pengawal lah. Itulah MIDF, MIH tu kawan-kawan dia. Dan
Okay. Apabila kita kita nampak kat situ, so paling senang nampak dekat bank, nampak dekat surat khabar, ringgit tinggi, ringgit jatuh, tukaran. So semakin dia tinggi, kefahaman kita tentunya duit kita kuat. So bila duit kita kuat bermakna kita berbelanja lebih. Jika duit kita kecil bermakna kita berbelanja kurang. Faham kan? Okay. Right. Kita ada 3 hari bulan, jam 3 pagi seawal pagi 11 hari bulan 7, iaitu ECB Presiden lagi speaks. Okay. Semasa saya melihat beliau melakukan ucapan semasa malam awal pagi tadi, saya melihat lagi dalam seperti mana wajah lazimnya. Well, hujungnya dia mengatakan euro is consistent untuk positif dalam eurozone, terutama dalam peningkatan dalam kedudukan quantitative easing yang tidak akan berubah. Ini bermakna euro dalam keadaan yang stabil untuk setakat ini, kan? Dan hasil daripada apa yang saya lihat di situ adalah untuk jangka masa suku tahun seterusnya sehingga kepada bulan 9 nanti, euro memang berpotensi untuk lebih tinggi, sebab ECB confident bahawa kedudukan ekonomi mereka setakat ini semua dalam positif territory, walaupun kecil tetapi positif, iaitu membina. Average polisi monetary untuk ECB tidak banyak berubah dan mereka lebih selesa dengan cara sekarang. Kedua, kita ada BOC Monetary Reports pada jam 10 malam. Kita tahu baru lebih kurang 50 minit awal tadi. Dan kita ada rate statement, kita ada overnight rate. Yang paling penting tuan-tuan, untuk siapa yang trade USD CAD JPY, GBP CAD, Euro GBP tak masuk, CAD lah belakang CAD, tunggu 11.15. Ini yang paling besar demi impak dia. Dan seperti mana lazimnya, untuk saya fokus bulan ini adalah pound sterling, kan? Dan kita tahu pound sterling sangat-sangat hebat dia punya penangan untuk beberapa minggu ni. Nah, kita ada Mark Carney yang akan berucap pada 11.35 malam. Okey. So kebanyakan untuk malam ini akan lebih kepada central bank yang akan memberi ulasan. Kerana apa? Kita dah tamat setengah tahun. Bulan 6 dah habis. Syawal pun dah 27, ada lagi 2, 3, 29 hari lagi 2 hari lagi untuk habis Syawal. Dan open house saya yang terakhir adalah pada hari Jumaat jam 3 petang hingga 10 malam. Dan juga bertempat malam besok saya ada satu lagi dia. Itu bertempat di Bandar Sungai Mas. Besok saya ada jemputan lagi daripada pegawai daerah. Dan masih lagi ada. Tak boleh nak cakap lah, tapi tu rezeki. Ya, rezeki. Makan sebenarnya bukan duit pun, tapi makan. Okey, kembali kepada carta kita. Oleh kerana saya mengatakan semua trader di luar pun jelas, setengah tahun berakhir bermakna 6 bulan dah pun selesai dan central bank telah pun ataupun sedang mengeluarkan statement-statement rasmi tentang situasi ekonomi. Khusus menarik saya ingatkan yang paling menarik untuk bulan 7 ini adalah pound sterling. Yang paling menarik, yang paling senang trade-nya adalah Canadian dollar. Saya tak pasti kalau trader di luar sana nampak ataupun tidak. Tapi the easy ways untuk currency trade selepas habis bulan 6 ini dan bulan 7, pertama adalah pound sterling, kedua adalah Canadian dollar, CAD. Cukup senang. Okey, dan kita berasa daripada tuan-tuan bila lihat nampak pada carta pun boleh nampak overbought dan oversold dalam indikator ekonomi itu jelas. Zone-zone itu menampakkan aksi ataupun price action untuk dijual secara besar-besaran dan dibeli secara rally. Dua bentuk method ascending dan descending trend yang mudah untuk difahami. Retracement dia pun cukup senang. Kenapa saya kata begitu? Saya bukan kata trade ini senang, saya pun loss. Okey. Dah sampai masa trader ini dia akan dapat satu kefahaman melalui apa yang dinamakan price action, apa yang dinamakan overbought dan oversold dalam territory indicator, kan? Boleh nampak tu semua. Tinggal lagi yang membezakan kita adalah how much you make the profit, and then how many times you will collect the profit, how the consistently will be evolved after you already understanding how this all mechanism been using dan how it works. So bila you nampak ini semua, ini bermakna waimah kamu dengan $10 atau berbanding dengan $1,000, you boleh bersaing untuk mendapatkan profit. Ada satu student saya malam tadi ajak minta saya mengajar di kebun durian. Jangan terkejut dalam kebun durian malam tadi, Aziz. Dan saya kata, hebat kamu minta saya datang kebun durian.
So dia pancing saya dengan durian. Terror tak dia? Terror. Sangat terror. Sangat terror. Siap cakap lagi. Ini untuk makan sampai muntah. Lala Belgium kalah, saya menang RM10. Kerana Perancis menang dan saya dapat durian. Oh, dapat durian Okey, itu selingan ya. Okey, kembali kepada kita punya chart. Kenapa saya kata dua pair yang menarik iaitu pound sterling dan juga Canadian dollars. Tuan-tuan, saya cakap tak pakai teks Saya cakap melalui instrumen yang sedang berlaku sekarang, melalui digesting apa yang dah saya hadapi untuk sepanjang minggu ini, untuk saya keluarkan dalam bentuk kesimpulan dan juga overall overview. Penulisan saya dalam My Fundamental View adalah penulisan yang saya keluarkan daripada kepala otak saya, untuk saya translatekan dengan cara yang paling mudah dan ringkas untuk sampai terserah pada yang lain. Jika boleh memahami, saya berterima kasih. Jika tak boleh faham, saya minta maaf. Dan jika nak bertanya, mampu untuk saya perjelaskan kenapa saya rumuskan begini, InsyaAllah saya cuba untuk permudahkan supaya kita boleh sama-sama dapat manfaat. Kenapa pound sterling yang pertama? Sebab apa tuan-tuan? Bila kita dah pertama sekali, selalu saya ingatkan, kamu ataupun traders perlu lihat counter yang kamu gemar. Kamu suka counter apa? Okay, ada yang kata, saya suka counter pertanyaan. Sebab apa? Piwit, lawa-lawa cikgu. Wow, mesti lah. Counter pertanyaan memang lah. Tapi kalau dah baca size boy pun pertanyaan juga. Itu counter tandas awam. Oh, patutlah. Nanti pada macam boy memang tak menarik lah kan. Okay, boleh maafkan saya boy. Okay, counter apa maksud saya lah? Counter currency yang kamu trade. Apa yang kamu suka, apa yang selesa dengan kamu. Jadi bila kamu dah dapat tu, cari satu punca. Apa, what is behind this counter that will move the market huge, large, big, bigger, biggest. Boy, past, continuous, present. Boy, kita belajar grammar malam ni. Big, bigger, biggest. Betul tak tahulah saya. Okay, apa yang mendriven dia? Kenapa kita guna kata mendriven? Setengah orang kata asalnya drive. Kenapa mendriven? Kenapa driven? Kenapa men bahasa Melayu, driven saya guna bahasa Inggeris? Kenapa saya rojakkan perkataan itu? Sebab banyak saya jumpa trader, kebanyakannya memang suka cakap rojak. Satu. Dan perkataan rojak ini dia pay attention. Dia dapat pay attention, menarik orang. Mendriven, bahasa apa tu cikgu? Kau cari dalam kamus Oxford. Drive ada dah, driven ada. Driven tu apa? Driven tu adalah past continuous tense yang apa ni, sedang berlaku berpanjangan. Terus. Okey, men bahasa Melayu lah. Penggunaan perkataan men, mem, me. Kan? Kenapa saya guna macam tu? Sebab untuk attention. Okey. Bila kita dah kesan apa di belakang counter tersebut yang membantu pergerakan secara huge. Huge ni maknanya besar. Big, besar. Bigger, besar sikit. Biggest, terlalu besar. Yang tidak boleh lagi ataupun yang tidak boleh tidak kita nafikan. Dapatkan dulu yang itu. Apa yang membantu? Ada 3 perkara je yang akan jadi begitu. Yang pertama, ini basic tapi ramai orang tak pernah ambil berat sangat walaupun dia pro traders kadang-kadang alah terlupa lah. Betul lah, aku dah ngaji 7 kitab, 7 ustaz, 2 orang dah meninggal, sama juga bebal. Masalah juga kau ni. Okey, apa dia? Yang pertama dipanggil sebagai fundamental. Apa fundamental? Kedua dipanggil apa? Kedua dipanggil technical. Yang ketiga spekulasi ataupun sentimen. 3 method ini akan berada membentuk big, bigger, biggest. Apakah perkara yang mendriven market dalam counter tersebut? Dah dapat yang itu. Apa tu? Okey, 3. So 3 tu pecahkan lagi. Apa tu fundamental? Apa dalam dia? Oh, asas ekonomi penting yang membentuk ekonomi negara tu ya. Iyalah, betul lah. So kita nak panggil dia apa? Yang paling mudah, ya Allah, kau tengok data berkala ni kan banyak. Ni semua ni fundamental lah ni. Asas penting, high impact dah yang membentuk ekonomi bergerak. Betul? Tak betul kau hadamkan ni, kau minum air LCD ni, ada factory dalam dia. Okey. So yang kedua apa? Yang kedua saya kata technical. Technical itulah macam mana development ataupun evolusi dan juga revolusi sesuatu teknik dipercambahkan, istilah bahasa
budak-budak hipster pakai custom made. Custom made. BB plus OE lan ujungnya. Macam mana tradenya? Ini kalau bersilang pangkang melengkung sengit kau entry. Tak kisah untuk dapatkan harga terbaik masing-masing. Okey? Dan yang terakhir apa tu? Sentiment, spekulasi. Dalam spekulasi tu ada apa? Dalam tu ada berbanyak perkara, ya? Antara yang popular adalah geografi politik. Ya, antaranya dalam itu ada geografi politik, ada berita pasal mereka nak tembak Iraq besok pukul 3 pagi, dah siapkan kapal laut bersusun-susun. Market terbang balik. Betul tak? Hakikat tuan-tuan, kamu tak boleh lari pada sesuatu yang jelas, menafikan, lebih berminat pada carta. Tak ada masalah, pilih masing-masing. Okay? Dah dapat tu semua, biggest. Kembali kepada driven biggest. Dah dapat counter. Kenapa pound sterling? Saya kata GBP yang pertama belum masuk CAD. Saya masih tak lupa tajuk ni. Tajuk kita tak merabu sangat. Pound sterling sekarang sedang menghadapi geografi politik yang hebat, sangat hebat. Okay? Ada 2 event yang akan dihadapi oleh pound sterling. Yang pertama, event dia kena menghadapi Bank of England Government Mark Carney Speak. Kita ada kolom untuk dia. Yang ini dipanggil sebagai fundamental. Ini adalah hakikat. Iaitu satu jata berkala tentang central bank. Yang kedua dipanggil geografi politik. Siapa yang terlibat? Iaitu situasi geografi politik di dalam pentadbiran UK. Apa isu UK? Brexit. Lupa pasal Brexit? Belum settle bang. Belum settle. Dan Brexit is a very huge impact. It's so big wave boleh berlaku dalam market, boleh pecahkan shilling, boleh jatuhkan menara KLCC hanya dengan bertikam lidah. Geografi politik hebat tak? Kenapa saya share link Parlimen Live TV UK di poll saya pada hari Isnin yang lalu, dan saya lihat ramai yang saya tak pastilah mereka yang perasan ataupun tidak. Saya pun tak pernah memaksa dan tak menggalakkan pada saya bila saya menyampaikan itu adalah ini satu yang baik. Daripada mereka yang alert boleh lihat. Itu adalah sidang parlimen di UK secara live. Situasi geografi politik UK masa tu di mana Brexit sudah sampai kepada tahap peringkat untuk mendapat sokongan penuh bagi kelulusan keluar daripada Eurozone secara muktamad tanpa ada sebarang tidak persetujuan daripada semua kabinet-kabinet menteri di England. Tetapi Theresa May mendapat sebaliknya. Okey, pernah tengok sidang Dewan Dun, pernah tengok sidang parlimen kat TV RTM yang kat Malaysia, macam itulah dekat parlimen, di mana Perdana Menteri perlu berhujah dan berdebat dengan pembangkang untuk menegakkan kertas kerja dan proposal dia. Ini pasal Brexit. Cuba tengok kenapa pound sterling jatuh teruk hari Isnin malam. Kenapa teruk? Mesti ada sebab. Puncanya ini sebabkan berlakunya ketidaksepakatan di antara kabinet parlimen di UK terhadap resolusi Theresa May terhadap persempadanan antara UK dan juga Eurozone dan juga negara-negara sebelah dia seperti Norway, Sweden yang berjiran dengan dia. Irish terutamanya itu untuk dirombak dan digubal mengikut perundangan. So bila ini berlaku, investor melihat situasi tersebut, dia kata kenapa sebagai Perdana Menteri tak nak orang sokong macam isu kita sebelum ni kan. Kenapa tak sokong? Aku tak nak, aku takut lah ini UK tak stabil. Keluar, jual you pound sterling, pergi lain, pergi tak kira lah, pergi Australian dollar ke, pergi Canada ke, pergi USD ke, pergi emas ke, terbang-terbang semua dan GBP jatuh teruk. Nampak tak? Apa yang saya nampak, yang banyak PM saya, Mas tak, semua dah bye-bye, tiba-tiba jatuh. Koyak. Apa hal? Dia kata mesti ada something di belakangnya. Betul, zone dah overbought. Kita kena oversold, kena sell. Yang teknik yang boleh menampak, terserah. Tapi berapa jam dia nampak teknik tu berlaku untuk dia confirm? Sesuatu teknik yang saya faham, dia mesti ada syarat, dia mesti ada disiplin dia untuk dia buat confirmation harga. Betul kan? Jelas, bukan main entry sahaja. Even mana-mana teknik pun yang saya nampak, you must be ada regulation dia, ada disiplin dia. To entry, to exit the market, ataupun to reducekan risk and reward, semua ada. So insiden geografi politikal di dalam UK semasa hari Isnin yang lalu berpunca daripada satu
geografi politik ketidaksefahaman kabinet tentang pelan resolusi Theresa May yang dianggap tidak stabil, dan UK tumbling, jatuh pound sterling. Yang buat dia stabil apa ataupun dia berhenti ni geografi data berkala fundamental. Ni ada GBP, ni kan macam-macam kan. Kat belakang-belakang ni kan ada kan, tahu kan, macam retail sale, macam PMI, macam ISM, contoh-contoh data retail sale high impact. Itu yang buat dia stabil setiap kali dia positif. Selebihnya totally bearish. Saya dah kata awal-awal dulu, semasa bulan puasa awal pun dia kata, mostly overview terhadap pound sterling adalah bearish sentiment, menjual. Menjual walaupun impact dia bagus, positif data dia tinggi, naik apa, positif kita kena beli, negatif kita kena jual terhadap result yang publish. Tetapi overall overview keseluruhannya dalam keadaan yang bearish selagi mana geografi politik di UK tidak settle. Dan ditambah pula apabila parlimen perlu bersidang, didapati 2 orang setiausaha beliau meletakkan jawatan. Lagi tamparan hebat kepada Theresa May, iaitu setiausaha kepada pelan perancangan Brexit semasa berkempen untuk keluar daripada Eurozone. Tak ketamparan hebat pada investor, investor akan pull off. Macam kita di Malaysia lah tuan-tuan. Betul Jika yang ada sekarang ni kerajaan baru tak dapat sokongan penuh daripada kabinet semua, tak undi, tak percayalah, tak yakinlah, ni kewangan negara, menteri kewangan tak betul buat kerja lah, tak ke huru-hara dia buatnya. Investor nak tunggu, nak buat apa? Buat apa dah, aku melabur kat tempat aku pergi Singapura, keluarkan duit aku pergi Singapura, dah elok baru datang balik. Macam tu lah bagi geografi politik. So ini yang berlaku di UK sekarang. Okay. Dan bila Brexit nak settle, bila GBP boleh stabil, persoalan yang baik, persoalan yang mungkin orang tak pakai, mungkin orang kata kita trade apa yang kita nampak. Betul, teruskan, saya tak salahkan pun. You trade what you see, you trade what you saw. It's okay, just carry on, continue. Apa saja yang kamu nak, tak ada masalah. Dan saya tak ada kata benda itu satu tindakan yang tidak wajar dilakukan. Boleh, sebab kamu trade apa yang kamu nampak. Chart tu turun, kamu sell. Betul, tak masalah. Okay. So tetapi pecahkan, saya selalu menggalakkan you pecah, kena ada 2 mindset attitude. You nak as a traders atau you nak as an investors, 2 yang berbeza. As a traders, you kutip apa yang you nampak, but as an investors, you kutip selepas apa yang kamu nampak. Itu as an investors. Because of what? They are collecting huge amount of profit. That's adalah investors. The entry sesekali, tetapi dengan satu figure yang besar dan market move. Tapi as a traders, you ada carry traders, you ada big boys players, you ada the bankers. Dia boleh trade apa yang dia nampak. It's okay, up to you. Alright. Kalau simpan talon 25%. Sekarang mana ada musim baru 25%. Sekarang 35% mah, up lagi 10%. Baik, itu daripada pound sterling. Tapi selama mana Brexit hanya akan selesai pada bulan 3. Bulan 3 dipanggil March 2019. Okay. Nasib tak bulan Mei macam Theresa May juga. Bukan. Dia akan habis pada bulan March 2003 insya-Allah. 2019, maknanya bulan March tahun hadapan. Jadi bila selesainya Brexit tersebut, barulah kita akan nampak senario geografi politik di UK untuk pound sterling insya-Allah akan kembali reda. Dan selepas itu dia akan menghadapi lagi satu peristiwa. Apa tu dipanggil berkemungkinan besar kerajaan yang ada sekarang melalui pimpinan Theresa May akan dicabar oleh the Conservative Party untuk digantikan dengan presiden yang baru atau Perdana Menteri baru. So mungkin election baru terhadap UK, Theresa May mungkin dia dicabar, akan kalah, dianggap akan boleh kalah kerana tiba-tiba dia gagal mendapatkan kesepakatan terhadap semua senator dan kabinet di Dewan Parlimen UK untuk setuju terhadap plan dasar Brexit yang terkini. Walaupun pada dasarnya dah setuju tapi setakat hari Senin yang lalu telah bergolak. Mungkin ada something yang menyebabkan mereka tidak puas hati dan tidak bersesuaian dengan kehendak rakyat. Dan satu yang saya akan mention, tidak akan ada lagi referendum. There's no more referendum anymore after this. Takkan ada lagi sebarang bentuk Brexit referendum. Hanya sekali tu je lah yang Theresa May buat. Dan market masa tu memang huru-hara, sangat huru-hara. Boleh bankrupt Bill Gates tu boleh bankrupt, silap-silap. Bill Gates apa? Yang paling kaya di dunia kan.
boleh bankrupt. Bayangkan kalau kena referendum. Sebab referendum ni adalah persetujuan penghutang suara rakyat. Jangan main-main rakyat is mostly the most powerful. Dia punya decision bila bersatu hati. It's not about the government. From the rakyat itself, baru dia akan perform government. Whether you are prime minister or you are president, you kena ingat your post is been choose by the rakyat. Mana-mana pun sama. So apa kaitan dengan dunia traders? Ada kaitannya. Ni dipanggil geografi politik. Senario di belakang the biggest yang saya beritahu tadi. Boleh faham tuan-tuan ya? Ni 3,500. Berapa orang tengok? Tak apa, pelan-pelan kutip. Seterusnya kita kepada Canadian dollars ya. Apa yang menyebabkan Canadian dollars? Kita tahu di sini jam 11 suku nanti lebih kurang sekarang 11:09. InsyaAllah kita ada lebih kurang beberapa minit lagi untuk 5 minit lagi untuk lihat press conference Bank of Canada. Ini dipanggil Stephen Poloz and Company. Tahu Stephen Poloz? Dulu saya panggil nama Poloz kan. Nama governor dia adalah Stephen Poloz. Baik. Dan saya lihat tadi bahawa UCAD koyak jatuh jatuh sangat. Dan saya ada mention bahawa antara currency yang paling mudah trade adalah USD CAD untuk dalam seminggu dua ni. Cukup mudah. The one way ticket to the Zoom. Satu hala, dua hala, satu hala, dua hala kan? Mudah sebenarnya. Dan untuk kita lebih mudah adalah kita kena tengok apakah belakangnya. Okey. Alright, Canadian dollar menantikan beberapa perkara yang menjadi debat dan menjadi perhatian dunia, iaitu ni overnight rate. Dia dah naik overnight rate dia 50%. Okey, dah naik daripada 1.25% kepada 150%. So ini yang amat dinantikan, dan bila dia dah naik, ini bermakna dovish sentiment terhadap UCAD akan terhenti. Hawkish ataupun menghelang. Menghelang tu maknanya macam terbang ke atas maknanya ascending untuk naik, mula menguasai pasaran. So ini bermakna UCAD tidak boleh dibeli, UCAD kena jual. Alright, dan kita nampak bahawa kejatuhan UCAD setakat ini macam terbang tiang telefon sebatang berdebus. Macam GBP jatuh hari Isnin lalu, bertepuk sebatang tiang H4 terbalik. Ini satu figure yang cukup besar. Okey, apa lagi yang kita nampak? Apabila sesuatu central bank dah pun mengiktiraf ataupun melakukan announcement official terhadap rate yang akan dinaikkan dan dah pun naik, the expectation is there. Kelebihan UCAD apa? Dia bukan price in macam USD, tidak. UCAD dia bukan satu action price in seperti mana Federal Reserve yang dijangkakan dan bersedia untuk menghadapi 4 kali kenaikan interest rate. Bulan 9 nanti dijangka 1 dan bulan 12 1. Okey. UCAD ni dia tak ada macam tu. Dia memang bertangguh tak jadi, bertangguh tak jadi, bertangguh tak jadi, tiba-tiba dia naik. Itu bezanya ya. That's why dia boleh membuat satu impak yang cukup tak kata agresif tu tidak, tapi besar. Besarlah untungnya. Modal hari ni tak besar, $2.85 aja. Tip pun sekupang. Jadi orang gelakkan saya. Berapa hari orang gelakkan saya? Apa punya Mazda account RM2.85. Aku diam je. Apa nak buat? Loss. Adanya $2.85. Jadilah pada kau langsung tak ada account, diam je. Alah, aku langsung tak ada account. Tak malu cakap. Kau main dengan kata orang tak tengok kanan kiri. Seterusnya, apa lagi yang kita nak fokus? Ni press conference ni. Okey, ini nanti akan terus driven, bahasa yang saya selalu guna. Driven. Okey, dia akan terus memandu, memacu, menekan gear, atau lepas tu nak boost up atau nak rocket up. Jika dalam press conference ini sepatutnya Stephen Poloz ataupun governor dia ni, dia perlu menjelaskan kenapa rate dinaikkan. Dari situ baru market, terutama investors, dia akan digest. Okey, memang dinaikkan. Kenapa dia naik? Sekian. Okey, berapa lama dia boleh bertahan, dan adakah Canadian dollar stable? Itu yang akan diperjelaskan oleh Poloz selepas dinaikkan rate 1.50%. So, ini bermakna sebarang positif statement daripada mulut Mr. Stephen Poloz, dia akan menjadikan Canadian dollars good for bid, bagus untuk dibeli. Maka USD akan terus dijual untuk mungkin sepanjang malam ini sehinggalah kepada habisnya counter Wall Street setidak-tidaknya. So
kan mudah untuk trade Canadian dollar kan tuan-tuan kan. Once you mendapat satu kefahaman daripada satu sudut ke satu sudut, what's behind the scene, apakah di belakang tabir, dan di belakang tabir tu apa jenisnya pula, insya-Allah tuan-tuan akan nampak. Mula-mula sekali saya selalu tekankan, kamu mesti tahu elemen yang saya awal-awal bagi tahu. Yang pertama tadi, counter mana kamu suka. Lepas tu apa yang menggerakkan counter. Ini counter trade kamu lah. Kalau kata counter GBP atau CAD, yang CAD tadi atau GBP tu, apa yang menggerakkan dia, elemen apa, dan berapa besar dia, adakah dia priority, keutamaan. Itu kena tahu yang tu dulu. Kita dah tahu yang tu dulu, kita tahu sesuatu perkara tidak akan berlaku, tidak akan terjadi tanpa asbab dan musabab. Okey, innama a'malu binniyat. Setiap amal ada niat. Niat apa? Lepas tu masing-masing punya hal lah. Aku niat nak pergi haji. Okey, boleh lah nak trade dengan forex. Silakanlah. Sebab dia tak cakap macam tu, pergi haji bukan trade forex haram. Dia tak cakap macam tu. Dia cakap nak pergi haji, syaratnya apa? Syaratnya rukun haji. Dia bukan kata trade forex tu boleh syarat dia pergi haji, tak. Tapi nak buatlah. Sama ada hasilnya itu halal ataupun tidak, kena baru kita letakkan diri kita di mana. Oh, ni halal ni, maknanya bolehlah aku trade. Nak jadikan dia halal, kena tahu sumber daripada mana kita datang, dapat duit daripada mana. Takkan duit ngepau pula nak buat ni, tak boleh. Takkan duit scam duit orang nak buat pergi haji. Walaupun kamu pergi haji, duit scam tak boleh. Hebat atas nama, tapi huru hara dalam nurani dan jiwa kamu. Tak jadi apa kan, tak bahagia hidup macam tu. Okey, nak pergi haji, modal aku berapa $2.85 macam saya. Orang gelakkan saya, lala aku cakap, gelak pada kau langsung tak ada account. Cengang dia, langsung tak ada account. Tu pergi haji berapa banyak? Oh, nak pergi haji masih ada RM13,500. Itu berapa dolar ya? Tu lebih kurang dalam $2,000 atau dekat-dekat dengan $3,000 $3,000 dah ada dalam 12,000 atau 13,000, insya-Allah dah layak untuk cukupkan tabungan. Kamu ada $2.85. Nak ke arah $3,000 tu senang ke susah, tuan-tuan? Senang ke susah? Setengah orang kata very impossible. Oh, kill die. For sure account kau kill mesti die punya. Cakap dengan dia balik, oh no, tomorrow never dies, I will die another day. Mati di hari lain. Sebab besok belum tentu kita mati. Sebab apa? Sebab kita yakin dengan itu mungkin mampu untuk mencukupkan kepada $3,000 melalui apa? Melalui persiapan, kefahaman terhadap persediaan kita sebagai seorang traders. Macam tadi dah pilih counter, dah nampak what behind the scene, apa elemen yang menggerakkan market, macam mana dah tahu, dah nampak semua, baru kita masuk medan perang, iaitu trade. Walaupun $2.85 tak mustahil menjadi $25,000 ya, dengan syarat persiapan itu kena ada, right? Okey, so kembali kepada CAD kita. Wak Imah, apa saja yang polos akan cakap dalam tempoh sekarang sedang berlangsung, sekarang dah 11.17. Dekat sini saya tak ada link untuk dia polos ini bercakap-cakap, tapi kita sini ada berita. Cuba tengok dekat Forex Factory, dia ada all news, latest stories. Ni ada polos, BOC believe higher rate will be needed. Ni bukan cek polos. Cek polos ni bukan cek bobos ya. Bobos tu bos lepas dia polos. Inflation on target, marvelous. Economy operating near capacity, marvelous. Dua tajuk besar macam ni tuan-tuan. Inflation, apa tu? Inflasi. Kita tahu makna inflasi kan? Keperluan dan pengeluaran, imbang atau tak seimbang. Tu antara masuk inflasi yang paling mudah. On target ni kepada kesasaran. Commonly di dunia, overall sasaran inflasi adalah 2%, 2.00. Diletakkan sebagai ekonomi dunia yang baik. Mana-mana pun sama. Kemudian tajuk kedua, economy operating near capacity. Walaupun tajuk ni tajuk yang kadang orang tak pandang cakap, bawah pun tak ada ulasan, tak ada komen. Gas yang ada. Kepala gas ke apa ni? Kepala gas dia ada, lain-lain tak ada. Kepala bomba ke apa ke tak ada. Kepala gas, tak Levi's ke tepinya ke, Puma ke, tak ada cerita. Tapi tajuk ni menarik tak? Inflation on target. Yang cakap siapa? Pak Polos. Baru tajuk besar. Ini bermakna dia dah meletakkan satu view yang cukup positif terhadap situasi Canadian dollar.
Satu lagi point untuk kita, kefahaman kita. Oh, tapi jangan tak tahu inflasi tu apa. Apa makna inflasi? Kalau tak tahu pening lah. Kena tahulah inflasi tu apa. Keperluan dan pengeluaran kena seimbang. Tidak boleh pengeluaran mengatasi pengeluaran ni. Itulah jadi defisit, jadi liability dah lain. Okey. Saya malah nak cerita pasal masuk inflasi, tapi kena tahulah. Ini basic dia. Economy on operating capacity. Ekonomi tu apa yang dimaksudkan ekonomi? Ekonomi adalah sesuatu method yang dikeluarkan oleh sesuatu negara bagi menjana pendapatan. Ada tu open apa saja. Contoh KDNK, contoh automobil, contoh pengeluaran telefon ke apa sajalah yang memberi hasil kepada negara tersebut. Bermakna operasi ekonomi sebarang bentuk perbuatan sektor ekspor keluar ataupun pelaburan masuk ke dalam Kanada baik dan menjadikan inflasi is on target. Boleh dah cakap London sikit. Target. Betul ke dia punya slang target? Betul ke bu? Bunyinya target. Target ke target? Target Malaysia target. Target tu lidah Pak Totoy cakap target. Target. Sasaran. Target. Ekonomi lah. Itu dah lain sikit slang dia. Okey. Jadi bila tuan-tuan traders berjaya menangkap suatu tajuk, bermula dengan tajuk itu saja sudah menampakkan reaksi kepada the whole picture pada masa ini terhadap Canadian dollar, dia sebenarnya adalah satu pointer yang cukup penting. Seriously, it's a very important point that it will make sure that you akan evolve you punya keyakinan, iaitu convenience you. You akan terasa convinced, you akan terasa satisfied bahawa aku tak buat keputusan, kepuasannya adalah CAD is bagus, is strong lah contohnya ya, ataupun baik, is good. Kerana apa? Tajuk besar Pak Paulos kata target inflasi ekonomi pun cantik. Dah nampak kan tuan-tuan? Waimah sekarang market sedang dalam keadaan yang bagaimana? Sama di sini di tengah jual ataupun tengah naik, itu belakang kira. Dia mesti menjadikan CAD bullish. Dia takkan jadikan CAD jatuh. Tajuk pun dah boleh main peranan. Tajuk besar belum isi kandungan dia. Itu digesting nama dia. So bila kita kutip satu-satu basic yang dipanggil fundamental ini, dah cukup banyak basic itu, dan basic itu akan membantu traders untuk mempercabahkan dan merisikokan serta merewardkan keputusan dia dengan syarat yang pertama sekali kena tahu. Kalau tak tahu memang habis. Kena tahu sekurang-kurangnya maksud tajuk. Itu as a basic learning. You ada 1 point, 2 point. So you buat keputusan untuk entry the market itu bukan salah siapa-siapa. Kan? Tak ada orang profit juta-juta. Kawan aku nak beli motor, alah dah 5-6 tahun kerja kilang tak boleh beli. Aku trade 2 hari boleh beli kereta 2 biji lagi. Tengok kan kawan tu kata dia tak tahu trade. Boleh tak yang beli kereta 2 biji ni kau nak motor kesian pula aku tengok kan, kena hujan kena panas. Kawan kau dia kecil kan, dah 5 tahun kerja kilang tak boleh beli motor. Aku ada profit ni $15,000. Aku tukar dapat dekat RM60,000. Aku beli kereta ni 2 biji pun murah, RM10,000 dapat 2. Beli kat auction ambil ni RM3,000, RM4,000. Kau pergi beli motor lah. Ada dia nak bagi macam tu? Cakap tak ada tuan-tuan. 99% traders cukup kedekut untuk setakat beri saja bagi hadiah. Tak adalah. Itu kalau mereka yang profit besar dalam dunia trading tapi tak pernah pegang duit besar. Pertama kali dapat, dia takkan bagi suka-suka. Betul tak so? Betul lah. Mereka yang memberi ni biasanya mereka yang dah biasa pegang duit. Masjid RM10,000. Jalan nak tah. Wak, jalan ni kena buat. Aduh, Wak dah minta dengan tok-tok kampung sampai cucunya 2, akhir-akhirnya 4 kali. Jalan ni tak pernah ditampal. Oh, tak apa, saya turapkan. 1 lori berapa harganya? RM1,500 siap permit settle, siap gelik tayar, siap bagi minyak hitam kilat. Aku bagi 25, bagikan 2 lori berapa? 700, RM1,500, RM3,000. Nak ambil RM3,000. Itu orang yang dah berduit, yang dah biasa pegang duit. Dia tengah fikir apa pula? Duit aku kat dunia, kat sana pun aku nak duit. Peribahasa mengatakan tidak akan orang memberi sesuatu jika dia sendiri bukan daripada kalangan yang melihat untuk memberi. Berkira-kira selalu, sangat ramai.
Aku beri sesuatu, kalau aku tak dapat balik, orang nak bagi tak? Takkan bagi tuan-tuan. Macam juga dengan dunia traders. I'm giving you something, if I'm not collecting back, for what? Takkan buat. So kita janganlah jadi, dunia ini adalah dunia yang zalim kalau ikutkan. Tapi bukanlah maknanya semua trader akan jadi macam tu. Itu apa yang commonly berlaku. Tak percaya, Pak Su boleh nampak kan? Kamu tidak akan memberi sesuatu kalau tak akan ada return. Kan? Serius. Itu dunia trader. Macam saya kata tadi, aku untung besar beli kereta 2 biji, kawannya naik motor 4-5 tahun tak pernah beli motor, kerja kilang tengok je. Kan dia nak bagi 3-4 ribu sebeli motor. Takkan, sorry bang, takkan baginya. Dia tengok je, alah aku trade 2 hari 10 ribu kereta, kau dah 4-5 tahun tak boleh beli motor. Tengok trader PS, untung besar. Takkan itu sikap kita. So kembali kepada ni, apa motifnya? Motifnya bila kita dah nampak untuk kita earn sesuatu reward dan risiko terhadap dunia trade, walaupun hanya sekadar tajuk macam ni, dia dah memberi satu poin yang cukup besar untuk kita perkukuhkan keputusan kita dalam memilih pasaran dagangan, terutama macam ni CAD. So bermakna Canadian dollar daripada tajuk besar inflation on target, economic operating capacity ni menampakkan support, sokongan terhadap permintaan Canada baik. So USD CAD tak boleh di buy, you kena sell. Walaupun kamu terlambat masuk dagangan, walaupun kamu rasa tercicil daripada perdagangan, Allah, orang tu dah sell dari atas 3.2, 3.3, 3.1, sekarang dah 3.0. Dah rugi lah, dah jauh sangat. Nanti kalau saya buy sell daripada bawah, dia retrace naik atas, dah saya floating. Bila sampai ke tahap itu, mengajilah pula apa technical system, technical setup. Banyak technical kat luar sana untuk memilih harga pula. So the base, the grassroots you dah nampak, dah tahu CAD kena beli. Tapi pada harga berapa? Belajar pula technical untuk dapatkan setup harga. Masa bila nak entry market? Oh tengah retrace, tak boleh. Oh masa tak sesuai. Sekarang kenapa tiba-tiba dia naik? Kenapa tiba-tiba dia jatuh? Sebab jika tuan-tuan belajar momentum, ini technical belajar momentum, setiap yang bouncing akan mengalami rebouncing yang semakin rendah kadar momentum ataupun lantunan dia. Itu namanya momentum. Kena belajar yang tu pula. Dah semakin rendah, baru dia akan cuba untuk membina kekuatan untuk melantun semula. So sama juga dengan dunia trade, dipanggil retracement, dipanggil rebounds ataupun rebouncing. Bam, retrace, 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 rebounds, mantul-mantul. Belajar pula yang itu. Tapi the base ataupun the grassrootsnya dah nampak. CAD tak boleh dijual, you need to buy. But when and where, you kena pula pergi technical. Okay, so seterusnya dah dapat dua elemen ini. Yang ketiga apa kita buat adalah keputusan. Kena berani buat keputusan. Dah nampak tajuk yang jelas sebegini, interest rate dah naik, clean. Tajuknya senang je. Oh rate dah naik, maknanya support. Tajuk bagus, inflasi on target, capot. Tadi support ni capot, dia lagi copot. Dia kalau sampai ke copot, ngecipot ujungnya. Dia kalau ngecipot tu ciput ujungnya. Pasal apa? Entry di ujung-ujung, ciput je lah untungnya sikit. Lepas tu bukan berkerut. Alamak, dapat ciput je bos. Apa ni belajar macam ni untung kecil. Aduh, depo 1,000, untung bawa $30. Rugi. Ni cikgu tak boleh pakai ni. Tak boleh harap. Takkan macam tu jadinya. Saya selalu hadapi benda macam ni tuan-tuan. Cuma saya belum jumpa maki je. Orang maki saya belum. Saya tak seorang maki saya, tapi saya boleh nampak orang marah dengan saya. Saya pernah nampak orang marah dengan saya. Sebab apa? Sebab kenapa tidak seperti yang dijangkakan? Dah diajar begini-begini, tapi dapatnya macam ni. Kenapa? Itu saya kata tadi. Kamu lihat apa yang kamu nampak dan kamu buat keputusan terhadap apa yang kamu nampak. Betul. Jadi kamu kena ada dua pilihan lah. As an investor atau as a traders. Yang mana satu? A, E, I, O, U tu consonants tu sebab kena ada N investors. Okay, A, E, I, O, U tu bahasa huruf-huruf consonant. Betul tak? Samir tak boleh cakap sebab dia mengaji lagi tinggi daripada saya. Dia belajar huruf hijaiyah. Lain bunyinya lain. Jadi di situ kena tahu
Macam mana pula technical, dan juga kenapa saya modal besar, kenapa saya dipersalahkan kerana tak berjaya untuk mendapatkan profit yang besar bagi modal mereka-mereka ini setelah belajar suatu asas fundamental. Saya kata tadi, you as an investor atau as an traders. Kalau as a traders, you akan trade apa yang you nampak di dalam chart. Betul? Pakailah teknik apa sekalipun, MA lah, itulah, inilah. Masa untuk sell sebab indikator yang memberi perangsangan kepada chart kamu itu ada fungsi-fungsi yang telah pun ditetapkan. Jadi kamu trade lah apa yang kamu nampak. Tapi as an investor, walaupun kamu modal $1,000 untung $30, apa punya cikgu ni ngajar ilmu sesat ke apa ni, payah aku cari depo besar-besar macam ni cuma dapat $30. Kawan tu modal $200, tuai $3,000, elok je. Saya diam, saya senyum je. Dah habis maki dah. Dah habis, saya tak berterima kasih, saya kata. Saya cuma kata pandai-pandai lah kau nak hidup, cari orang lain lah sana. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kalau saya marah, bermakna saya samalah macam dia. Sebab dia tengah marah kan, makna aku dengan kau sama lah, apa bezanya? Kau apa emosi, aku apa emosi, tak ada beza. Itu yang membezakan antara mereka yang ada ilmu dengan yang kurang ilmu. Itu apa yang saya belajar dalam hidup. Dia tidak boleh sealiran, dia mesti ada pro and contra. Kan? Nampak? So, di kesimpulannya pada malam ini, kenapa saya memilih counter pound sterling dan juga counter CAD? Yang pertama adalah saya ingin menampakkan what is behind the scene ataupun di belakang tabir itu yang mendriven the market. Bahasa mendriven lagi, kau rojakkan juga. Biggest. Tanpa itu semua market tak bergerak. Iaitu yang pertama ada fundamental, yang kedua ada technical, yang ketiga ada sentimen atau spekulasi. Dan bila kita dah detect itu semua tuan-tuan, kita kena tahu apakah sebenarnya di dalamnya. Fundamentalnya apa? Fundamentalnya adalah semua data-data high impact yang publish secara berkala dan berjadual, seperti mana yang ada di sini. Okey, ini semua ni, okey, yang membantu untuk ekonomi ataupun currency tersebut move dan bergerak secara tempoh masa tertentu. Satu, itu dalam segi fundamental. Yang kedua, dalam segi technical, setelah kita faham situasi ini, kita kena tengok apa teknik yang sesuai dalam memilih harga bagi entry dan exit pasaran, bagi merisikokan risiko dan reward yang akan kita terima terhadap keputusan trade yang yang dah kita putuskan. Dan yang terakhir, kesimpulannya, apa itu spekulasi dan juga sentimen. Antara contohnya adalah situasi geografi politik, yang mengatakan kabinet parlimen di dalam pentadbiran Mei juga tidak sehaluan sehingga menyebabkan berlaku hujah-hujah yang menjadikan investor tidak yakin pound sterling jatuh. Apa isunya? Isunya adalah Brexit. Nampak dah, bersebab tanpa sebab tak berlaku. Okey, dalam segi CAD apa, seperti mana saya terangkan CAD tadi, kita tahu situasi rate dah pun dinaikkan. Dan statement besar daripada Stephen Paulos juga mengatakan inflasi is on target, the economic projection is there. So secara tak langsung dia menampakkan keyakinan Bank of Canada bahawa Canadian dollar untuk seketika ini dalam keadaan cukup baik. Dan berita ini menggambarkan positive view terhadap Canadian dollar, dan ia tidak boleh untuk dibeli secara tidak langsung, menjadikan the correlation terutama di American dollar akan terkesima dijual. Teruja betul lah CAD. Alamak. Senang tak trade tuan-tuan? Senang ke susah? Saya tak kata benda tu senang dan saya tak kata benda tu susah. Jadi saya akan mengatakan begini, apa yang paling penting sekali, kita kena berani buat keputusan lah. Kalau you tak berani buat keputusan, you buat apa pun tak jadi kan. Tak kisahlah pangkat kau apa, tak kisahlah kau orang kaya ke, orang bilioner ke, kau orang biasa ke, orang tak berada ke, orang ada ke, orang saja-saja ke. Tapi dalam hidup, jika tanpa keputusan tak jadi. Iaitu kamu mesti ada prinsip. Kan? Prinsip ini yang sebenarnya membentuk cara hidup. Baik. Dan untuk itu, setakat ini dulu pada saya. Yang sesi, terima kasih kerana sudi dalam pendengaran untuk pengajian kita dalam bicara fundamental. Dan secara tak langsung, pada mereka yang ingin meneruskan trade dalam Canadian dollars, untuk beberapa ketika ini tidak sesuai untuk kita jual bagi the Lunis. Dan untuk pound sterling, dia masih lagi belum berakhir, belum berakhir dari segi bentuk spekulasi. Namun the sustainability terhadap the pound sterling disokong
oleh semua bentuk ekonomi data dia yang positif. Itu yang membantu GBP tidak mengalami satu kejatuhan yang terlalu jauh. Dan pada masa yang sama, untuk kategori American dollar masih lagi terkesan dalam rundingan the trade wars atau peperangan dagangan antara China yang dijangkakan beberapa ketika ini mencari jalan kedua bagi membuat keep and balance terhadap tekanan tarif tax 35% terhadap negara tersebut oleh Amerika, bagi setidak-tidaknya membantu rakan dagangan mereka untuk kekal sustain. Dan ini selagi mana tidak selesai, US dollar dalam keadaan support untuk naik. Jika ini selesai, dolar boleh jatuh. Dah nampak keputusan dan risiko jika berlaku. Itulah dia. Pilihan di tangan tuan-tuan. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Boleh cepat dulu tu. Okey, baik. Itu dia satu konsep bercerita penerangan yang padat, yang mudah difahami. Okey, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para trader di luar sana yang dah mula cerdik pandai kan, yang dah mula mahukan pembelajaran yang lebih dalam. Okey, itulah dia fundamental, sebab fundamental yang menggerakkan market. Okey, kalau tak ada fundamental, macam mana nak gerak market? Okey, baik. Sekian dulu pertemuan kita pada malam ini bersama dengan segmen bicara fundamental. Terima kasih cikgu. Sama. Harapkan ilmu. InsyaAllah. Dan terima kasih kepada kru Boy, Shime. Hari ini bertungkus lumus hari ini ya. Dan esok kita ada sembang santai bersama dengan dua kumpulan yang akan bersama dengan kita kan. Loving Bond dengan Etika akan bersama dengan My Sifu DJ Nakal. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. CTC.FM, setia anda bersama dengan kami Teguh di sisi anda.